Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa nasarahu wa walah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hari ini masuk kepada muka surat 120. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullahu ta'ala. Pengarang, dia nak sebut perkataan pengarang. Lagu mana pengarang ni kata? Dalam kurungin. Dan menjauhkan kita akan terpencil dan bersalah-salahan dan cerai-berai. Artinya wajib atas kita, bila pengarang itu kata menjauhkan kita, mana kita jauh daripada terpencil. Mana terpencilnya satu kumpulan orang tak buat kira. Kalau ikut bahasa Kelantan kita, terpencil. Orang tak buat kira kumpulan tu. Jangan kita beduk cari kumpulan orang tak buat kira. Orang tak iktiraf. Yang kedua, menjauhi juga daripada bersalah-salahan. Duk balah, berkekah, bertingkah. Walaupun ada dalam Islam, teka balah boleh balah. Tapi pada asasnya dia tak wibalah dan cerai-berai. Dia tak bercerai-berai. Boleh faham tu dia? Tak bercerai-berai. Artinya dia nak saruh hak pengarang kata tiga perkara tadi. Wajib atas kita menjauhkan diri daripada terpencil apa? Daripada jemaah muslimin. Jangan cari bahagian pelik. Pas jemaah muslimin ni hak mana? Bila sebut jemaah muslimin, dia kena start daripada sahabat Nabi dulu. Tu jemaah muslimin. Jangan kita perasan seorang ni, pok-pok kita jemaah muslimin. Ambil mana? Berasa pok-pok kita. Dia tak boleh berasa. Nak suruh betul jemaah muslimin, dia kena start dengan sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Biar serupa dengan dia dulu. Pas kita tak ada nak jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dah. Tak apalah tak ada jumpa orang lepas dia tu. Dia panggil tabi'in. Tu acak kali dah royak dah. Sahabat, lepas sahabat, tapis kedua dia panggil tabi'in. Tabi'in ni pula, dia ambil pengajaran ilmu daripada sahabat Sa'di. Lepas tu buat turun kos tapis lagi, dia panggil tabi'in. Turun 1400 tahun lebih sampailah kita. Jadi start daripada sahabat sampai kita itulah dia panggil jemaah muslimin. Itulah dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Tulu faham molek ahli sunnah wal jamaah tu. Ahli sunnah artinya ahli yang sunnah-sunnah ni hadis. Hadis-hadis ni duduk Nabi. Jadi bila sebut ahli sunnah, orang yang junjung hadis, junjung sunnah Nabi. Al-jamaah, jemaah tak ada. Start daripada sahabat, turun kepada orang hak turun perjalanan sahabat sampai kita. Jadi kalau kita nak duduk dalam ahli sunnah wal jamaah, nombor satu kena junjung hadis Nabi, sunnah Nabi. Yang kedua perjalanan kita orang ni pula dia sakut kat orang dulu pada dia, orang dia pula sakut kena sapa ke Nabi juga, sapa ke sahabat, baru boleh panggil ahli sunnah wal jamaah. Dia tak aci kita buh nama sendiri, kita pakak puak-puak kita lah puak ahli sunnah wal jamaah. Pas kita marah kat orang pula, orang lain tidak ahli sunnah wal jamaah. Pas nak tahu mari mana, serupa dengan kita lah. Bila kita ukur hak dia duk kata dia ahli sunnah wal jamaah tu, tak serupa dengan Nabi, tak serupa dengan sahabat. Gitu tak? Gapo di antara pemikiran hak tidak serupa, hak kita dengar orang lain ni,
Dia kata kalau jadi tok wali tu sepuluh gila. Betul tak? Tak pakai baju, dia igak gila tengah jalan. Jangan kata dia gila, takut dia tok wali. Boleh tahan, boleh. Ada hak gila dalam merkit heret mari tok wali tu tok wali. Sudah kejo habis lagu tu dah. Nya mari mana mikir tu bila tok wali sepuluh gila. Pakai balu kita tanya, siapa dia hak tok wali nombor satu? Tok wali mana waliullah, orang hak Tuhan sayang. Makna wali ni orang Tuhan sayang. Siapa dia hak orang paling Tuhan sayang lepas pada Nabi Muhammad? Akidah kita kena kata orang hak paling Tuhan sayang selepas pada Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar. Kalau kata orang lain punuh akidah, kena ngucap mula. Dia kena ingat. Lepas kita pun tanya khabar, Abu Bakar gila ke? Aku tanya. Ada ke sejarah Umar jadi gila, tak pakai baju, tak kecek dengan orang, duduk dalam merkit? Tak ada, cerdik, kecek. Tiba-tiba mari orang lain ni nak martabat tinggi kena jadi tok wali, lagu mana tok gini? Hok gila tak pakai baju. Sebab dia kata gitu tu ada video di Indonesia tu dia igak hok gila mana tu isap rokok pakai piah tak pakai baju buat pergi atas masjid. Pakai liku cium tangan cium kaki dia. Tok wali. Dia kawan tu duduk kepung isap rokok. Ni nak royaknya. Mudahnya bodoh demo. Dia tidak nak tanya sepatut. Kalau lah jenis tok wali gila gini, yang gila dah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tu dah. Hak demo-demo tu Nabi garanti masuk syurga. Hak mudi igak orang gila ni mana tahu dia masuk syurga? Acik kita cerdik sikit. Betul tak? Baru boleh kita panggil ahli sunnah wal jamaah. Bila ni balik, hak dia percaya kat orang gila tu, dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Bila kita tegur dia, dia kata puak-puak ni bukan ahli sunnah, kita ahli sunnah. Sebab itulah nak royak kan. Kena ngaji agama ni sebenarnya. Tak kena kita orang Melayu ni kan. Kita wih hak bodoh ngaji agama. Tak pah periksa lawan SPM, tak pah SRP, tak pah gigi pondok lah dia kata. Tak gitu kan? Dia ni duduk di sekolah mula tak pandai bengih tak. Cikgu teh ajar benuk. Betul tak? SRP tak pah. Lagu mana benuk ada seorang cikgu tu. Ingatlah masa ambil sekolah dulu. Dia kata mung seorang ni benuk seorang lah. Klik makan cokor getah lah dia kata. Klik bini cokor getah tak tahu. Tanya ajar dah. Mana cikgu marah ke dia. Benuk. Hak benuk ni bila tak apa biasa. Dah tak apa biasa kat awal gigi pondok lah. Dah. Gilah pondok dia. Mengaji tu gak. Dia benuk-benuk situ. Cukup 4-15 tahun klik. Pakai piah. Balut serban kat. Orang pun tatang dia. Suruh mengajar. Mengajar ni je tu biar benda mengaruknya. Baca hadis palsu. Royak begotu. Royak begini. Pasal apa? Dia bodoh. Jadi kita kena tukar masyarakat kita. Nak suruh agama kita maju. Kena atas hak cerdik. Hak boleh gerik satu. Betul tak? Lah ni lah jadi budak-budak mak tafiz lah ni. Hak cerdik. Hak hafal Quran. Hak ni ngaji agama. Baru dia reti royak benda betul. Kalau tidak duduk lok hak bodoh dia main royak mendengar. Betul tak? Pak Su pun berasa rusing. Dia kata kalau tak ingat sifat 50 tu. Semayang dengan puasa tak jadi apa. Tak, betul gitu kan ni? Dia royak, kau mana? Hak tanya okey, hak tanya ambo malam baru. Dia tak tanya hak tu kan ni? Dia, siapa dia tanya malam baru ni? Dia, wadik, siapa dia tanya malam baru ni? Puasa kata, kalau tak hafal 50 sifat tu, semaya puasa tak jadi apa? Hak ni ya buahnya. Kalau kita tanya ambil mana? Dia mula nak marah kat orang. Nak tanya orang ambil mana. Dengar sudah lah. Sebab apa? Dia tak boleh royak. Kalau orang cerdik ngaji, dia boleh royak. Amu ambil dia kitab ni. Dalam hadis ni. Dalam tafsir ni. Itu nama nak suruh orang cerdik pula. Siapa-siapa dia ada anak cucu, hak cerdik ke atas. Dia ngaji agama. Biar dia klik ngajar masyarakat. Jangan hak bodoh tak apa periksa ngaji agama. Bukan nak penuh ke dia, tapi masalahnya gitu dalam masyarakat kita. Okey. Itu nak ayat apa? Tu maknanya ahli sunnah wal jamaah kena mikir molek ni. Kena pacak dalam kepala kita ahli sunnah ni orang hak turut perjalanan Nabi.
Dia tu hadis Nabi. Al-jamaah ni hak serupa dengan sahabat-sahabat tu kepada tabi'in, imam pak mazhab. Siapa kita bawa. Kalau mu ni tak serupa dengan sahabat, tak serupa dengan imam pak mazhab, mengaku saja mu ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah jenis-jenis lagu ni, bila kita tanya dia marah. Jangan tanya dalil. Tebang tanya dalil, dia kata betul tangan win napa lah dia kata. Dia nak tapa orang bila orang tanya dalil. Sedikit agama kita ni ditegak atas dalil. Situ nak royak dah. Boleh faham tu? Okey. Kerana bahawasanya mereka ia terpencil ia di dalam dunia. Terpencil dari segi bukan terpencil dia bawa kebenaran, terpencil tadi. Terpencil daripada perjalanan sahabat dengan Nabi tadi. Dia buat kumpulan sendiri, buat tarikat sendiri, dia duduk dalam gelap ngaji ilmu jenis. Dia tu macam-macam tu, ilmu tak payah sembahyang, puasa, pakai niat. Ada. Ngaru. Itu lagi dia kata kalau kita tu orang terpencil macam ni, jenis ilmu hakikat begini, tak si pakai syariat begini, dia akan terpencil dalam api neraka. Terpencil di dunia, terpencil dalam api neraka. Kita baca kok, kita tengok terjemah kok Melayu, kok bahasa baru. Pengarang menyebut hendaklah kita menjauhi puak yang terpencil. Puak lagu tadi, bila sebut puak terpencil, hak tak serupa dengan perjalanan sahabat. Serta berselisih dan bercerai-berai. Islam tak bui. Dia tak bui balah. Kalau tak sewi balah, duduk atas kebenaran dulu. Wa atasimu bihablillah. Dalam Quran dia sebut. Wa atasimu, pegang kukuh molek-molek. Tuhan kata. Bihablillah, dengan tali agama Allah. Pegang hukum molek. Tengok Quran, tengok hadis, pegang molek. Wala tafarraqu, dan jangan pecah. Dia tidak kata, jangan pecah selalu. Sebelum nak pecah tu kena syarat dulu. Puak-puak mu ni semua yang orang berimil. Pegang kukuh-kukuh, pegang molek. Pegang apa? Tali Allah, agama Allah. Barulah wala tafarraqu. Baik. Jadi barulah kita ni tak boleh bercerai-berai. Tapi apabila ada orang yang tak siap pegang Quran, pegang hadis, sini dah dia tubik bercerai-berai. Kalau pakat tu Quran hadis tak balah. Bila tak pakai Quran hadis ni berlakulah perbalahan. Bila berbalah, Nabi kata lagu mana? Wa in kadang gapo dah kepala tu Allah. Nak baca ayat kalau kepala farudduh ila Allah. Farud fa idza fa intana za'tum fi syai'in, kalau mubalah dalam sesuatu perkara, mu kata lagu ni, aku kata lagu ni. Nak pakai lagu mana nak buat? Kawan kata hak demo buat tu tak sah. Demo kata sah. Kawan kata tak boleh perbuatan demo tu, tak boleh bid'ah. Nabi marah. Demo kata dak. Nak buat mana? Farudduhu ila Allahi war Rasul. Kenalah kembali kepada Allah, buka Quran. Wa ila Rasul, buka hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau mu ni beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhirat, mu berada angin-angin nak jumpa Tuhan di akhirat, mu nak jumpa dengan Nabi. Kalau mu ada angin-angin lagu tu, maka mu kena rojak kepada Quran dengan hadis. Nampak tak? Kayak terketik molek tu kali kita tu. Mula-mula sekali pakat ngaji Quran tu, ngaji tafsir. Jangan duduk main. Mu tak tahu aku, tak betul mu. Jangan dulu. Pegang Quran betul-betul dulu, pegang hadis. Hak tu kita nak suruh ngaji tafsir. Bila ngaji tafsir, kita reti gapo Quran kata, gapo Tuhan kata. Ngaji hadis, nak tahu Nabi kata gapo. Bapa ya lagu tu dah Tuhan suruh.
Mari pula hadis setan hak merayak dulu. Dia kata kalau ngaji tafsir, ngaji hadis sesak. Dia pula kata, ya Nabi suruh baca baik ngaji Quran, ngaji hadis. Nabi kata, taraktu fikum amrain, aku tinggal dua saka kemung ni. Nabi pesan lah dia. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, mu tak sesak kalau mu pegang betul-betul ni dua perkara ni. Gapo dia? Kitabullah, Nabi kata. Kitab Allah, Quran. Wa sunnatan nabiyih, dan sunnah aku, hadis tu. Maka kita dengar nasihat Nabi tadi, maka kita pun ajarlah orang-orang kita ni ngaji tafsir, nak tahu Tuhan kata gapo. Apa buat gitu tu? Dah Nabi kata hal ni tak sesat. Nabi kata tak sesat. Aku tengok wa sunnatan nabiyih, dia sunnah aku, sunnah Nabi aku, Nabi dia. Gapo sunnah dia? Hadis tu. Tiba-tiba mari hadis setan orang panggilnya. Dia kata siapa dia ngaji tafsir, ngaji hadis sesat. Tidak setan ni lagu tu. Faham tak? Barulah kita bila berlaku balah gitu, nak sesat masalah balah ni, mari kita tengok kitab. Tengok Quran, tengok hadis. Hak ni dia taksirnya. Bila ajak tengok kitab, tengok hadis, ni puak ni lagu ni selalu dia kata, lagu ni selalu gua no, pas sudah gua no lagu tu nya. Okey. Dan demikian juga wajib atas kita meninggalkan bersalah-salahan dan bercerai-berai pada masalah simpulan iman. Benda akidah jangan balah kalau bab akidah. Tak ada khilaf. Ada pun bersalah-salah ulama pada masalah furuk. Masalah furuk ni orang panggil masalah cabang. Cabang agama maka tiada ada padanya mudarat. Bukan ia setengah daripada rahmat Allah. Balah bab fiqh tak apa. Hak ni jangan balah. Kalau balah bab akidah, kena balah sungguh-sungguh. Pasal benda ni benda asal. Benda akidah, benda masalah ketuhanan, betul tak? Benda iman. Tapi kalau masalah cabang dia sebut sini tak apa. Mu berbeza antara satu sama lain, jangan balah ni. Mu faham lagu tu, mu ambil hak tu. Mu faham lagu ni, mu ambil hak tu. Gapo dia masalah cabang supaya kuno. Ya. Supaya kuno. Sebab apa? Sebab ulama terbagi dua. Ada kata sunat baca kunut sembahyang subuh. Faham molek ni dah? Dengar anak royak ni. Ada ulama kata tak sunat baca kunut. Beginilah dunia. Lepas tu apa? Ya balah gitu. Boleh ke tak serupa? Boleh dia kata saat ni. Bak kunut boleh. Tak serupa. Lepas kita nak lagu mana? No, ya. Nak buat lagu mana kalau turut tu email baru tak balah. Kita pergi Mekah, tu email tak baca kunut, jangan baca kunut. Betul kau tak baca kunut? Betul. Klik ke Malaysia, kita baca kunut. Tu email baca kunut, kita baca kunut. Betul kau baca kunut? Betul. Apa dua-dua betul tu? Tu nak royak agama kita nya. Tak serupa tapi dua-dua betul. Kalau orang tanya ni ingat dah. Betul kau tak baca kunut? Betul. Betul kau tak baca kunut? Betul. Dua-dua betul. Baru tak balah. Ni dak bila tu email tak baca kunut. Dia pergi baca. Tubik tu kat bobel goyak. Apa tak baca kunut? Tadi sebab ulama. Kita jangan balah sebab ulama besar. Email Hanafi dengan email Hambali. Dia kata tak sunat. Makruh nak baca kunut. Bukan ala kepala orang atas tu. Imam Syafi'i dengan Maliki je. Maliki pun sebahagian je. Dia kata sunat. Kalau orang balah lagu mana? Bodoh lah. Dia pergi balah benda tak patut balah. Orang nak balah ni bila orang kata Tuhan dua. Baru kita boleh balah. Hak tu kena balah siapa perang tu. Tuhan so. Dia ni kata dua. Kena balah tu. Tapi kalau balah sunat ke baca kunut, orang ni kata tak sunat baca kunut. Dia kutip balah benda ni. Bodoh lah kita. Dia mahu tahan tak balah. Kenapa tak?
Usah kau tu. Hak berat sebelah orang tak balah. Nak contoh berat sebelah. Wisalan sapuh muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapuh muka. Betul tak? Betul hak mana? Nak royak sikit dah. Apa hamba tak buat? Sebab kita cari hak gagah. Ada ke hak sapuh muka? Ada. Tapi tak gagah. Nak tahu gagah tak gagah? Ngajilah. Mana? Walik sapu muka. Jangan marah kalau orang sapu tak sapu muka. Dan jangan marah orang sapu muka. Betul tak? Cuma kalau nak tanya hak mana gagah, gagah hak tak sapu. Jadi mana kita nak kacau. Hak kata ni dah jadi bala kan? Benar-benar. Yalah. Main nak royak cerita hak sapu muka sikit. Dia jadi kita sapu muka tu sebab kita mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i semai sikit. Imam Syafi'i sendiri dalam kitab dia tak ada. Dia kata adanya Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Azkar dia. Imam Nawawi. Selagi ialah I'anas Talibin, syarah bagi kitab Fathul Mu'in. Dia sebut juga sunat sapu muka. Selagi Buyah Al-Mustarsyidin, 3 butir kitab ni kata sunat sapu muka lepas habis salam. Orang yang kata tak sapu tu, dia tengok Imam Nawawi dengan 3 butir kitab tadi, dia buat mari satu hadis. Hadis tu kata Nabi bila habis salam sapu muka. Tengok-tengok hadis tu hadis dhaif. Setengah ulama kata hak tu dhaif jiddan, dhaif sungguh, dekat-dekat palsu. Satu sebagai ulama kata dhaif saja. Ni hak sapu muka ni hadis dhaif. Hadis ada tapi dhaif. Jadi kalau orang hak tak si sapu tu, kau tak si pakai sebab dhaif. Jangan marah dia lah dah. Supaya hamba sendiri amun royak tak sapu. Sebab apa? Dhaif. Kalau orang sapu tu, dia sapu, dia pegang kepada ada hadis tadi. Tapi hadis tu dhaif. Tu royak dah. Itu terpulang kepada kita nak pakai mana. Kalau tanya Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i tak sapu. Hak tu dah kena ngaji. Sebab tu hamba sebut tadi, biar hak cerdik pergi ngaji agama, baru dia boleh royak pun lagu tu. Kalau hak bodoh tu kan, dia bagi dia kata, buat ni apa? Orang duduk ulama kita, duduk sapuh muka. Dia tak boleh royak kitab-kitab sana. Hari mana? Baca hadis pun tak tahu. Hadis tu hadis dhaif, hadis gapo dia tak boleh royak. Sebab apa? Sebab dia ngaji tak pandai mula. Dia tak sampai situ. Nak baca kitab besar pun tak boleh. Dia kerti baca hak tu guru dia ajar tu je. Hak duk pondok. Faham tak? Jadi kan hak cerdik-cerdik tu. Hak boleh SPM grade 1, hak 9A, 10A ni, 11A ni. Dia ngaji agama. Barulah maju agama kita. Ni duk buih hak belakang parai. Asuh belakang parai bila nak tajam. Dah. Tak apa puasa ya awang pergi pondok lah dah. Apa dah suruh hak bodoh pergi pondok ni? Pihak cerdik ni pergi pondok. Ke mana? Tu dia. Jadi royak tu ada pun bersalahan benda-benda forok, benda cabang tadi kan? Dia tidak mudarat kepada agama. Biar tak serupa. Bahkan ia setengah daripada rahmat Allah Ta'ala. Disebut begitu juga wajib kita meninggal perselisihan dan bercerai-berai dalam bab simpulan iman. Kalau bab akidah seperti tadi, ada orang kata tak ada kiamat, dia kata. Kita ni bila mati-mati raib, tak ada kiamat-kiamat, tak ada seksa kubur. Hak ni tak dikena balah hak ni. Ni benar sah. Tapi kalau balah bak sapuh muka, bak kunung, bak doa angkat tangan ke dok, orang tak balah benda tu. Boleh faham dah? Ada pun perselisihan ulama. Ni panggil perselisihan ulama. Ada ulama kata lagu ni, ada ulama kata pendapat lagu ni, dia panggil masalah cabang, maka dia tidak membawa mudarat kepada agama. Bahkan sebahagian daripada rahmat Allah. Sengaja Tuhan buat manusia tu tidak serupa dalam bab ni, Tuhan nak tunjuk biar ada kelainan. Tu kena faham tu dah, rahmat Tuhan. Walaupun tu bukan hadis ikhtilafu ummati rahmatul linnas. Ni hadis ni sebut ni, dia kata kerana datang pada hadis, ada hadis kata ikhtilafu ummati rahmatul linnas.
Hadis ni ialah hadis yang tak ada sanad. Apa maknanya? Bersalah-salah umatku rahmat bagi manusia. Jadi dia kata, Nabi kata, ia duduk balah umat aku bab-bab cabang tadilah. Ia adalah rahmat dari kepada manusia. Jadi benda baik. Hak sebenarnya betul benda tunya. Tetapi hadis ini disebut menceritakan akan dia oleh Nasr al-Maqdisi dan Al-Baihaqi dengan ketiadaan sanad. Seperti yang menyebut akan dia oleh As-Suyuti di dalam Al-Jami'us Saghir wallahu alam. Hal ini kerana ada hadis ni, riwayat hadis ni kan. Hadis bunyi lagu mana? Ikhtilafu ummati rahmatul linnas. Hadis tu dia kata perselisihan, perbalahan di kalangan umat aku tu adalah rahmat untuk manusia. Tapi disebut sini hadis riwayat Nasrul Maqdisi dan Al-Baihaqi dengan ketiadaan sanad. Tak ada sanad, tak ada gapo sanad. Tak ada sanad, tak ada orang yang bawa cerita hadis tu. Contoh, dia salah satu hadis ni dia kena ada orang beroyak. Hadis ni ambil daripada siapa? Orang ni ambil daripada siapa? Orang ni ambil daripada siapa? Siapa kau Nabi? Tu orang panggil sanad. Tapi dia kata hadis tadi tak ada sanad. Dalam kaedah orang mengaji hadis, hadis kalau tak ada sanad orang tolak lalu, orang tak terima. Betul? Hadis yang tak ada sanad dengan sendiri ditolak. Jadi kan banyak cerita-cerita kita duk dengar tu cerita tak ada sanad. Cerita-cerita Syekh Abdul Qadir Jilani makan buah apple hak luruh, pas dia nyesal dia pergi cari tuan apple pasal siapa kena nikah dengan bini tuan apple, ayahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tu cerita dari mulut ke mulut tak ada sanad. Nak percaya apa boleh, tak percaya pun tak apa. Cerita orang boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara, tu wali tu keramat, wali kutub, wali gaus, wali ni jaga kau ni, wali autak. Tu semuanya tak ada dalam hadis, cerita dari mulut ke mulut yang tak ada sanad. Bila tak ada sanad, boleh kita tolak. Gapo sat ni sanad tu? Hak orang je beroyak ni daripada orang ni ke orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Tu orang panggil sanad. Betul tak? Kalau main tak pakai sanad boleh kecek belaka benda ni. Betul tak? Bangun ni hok tinggi tu 17 tingkat Kota Baru Rutu. Tu orang royak dah. Dia mau ambil cerita dia mau pergi sendiri kau tak tengok orang royak. Siapa dia royak? Dia royak orang ni royak. Amu ambil dengan dia tu. Pas dia tu ambil mana? Kita kena jujuk. Tu kaedah dari kita ngaji. Royak satu benda kena jujuk. Mu ambil mana? Orang ni ambil mana? Siapa kepada orang tu kata kawan kelis sendiri. Baru ni terutuk. Baru yolo, baru sahih dah. Ni kita pakai dengar cerita yolo selalu. Habis dah kau masa ni. Ada apa ni? Ada lagi deh. Masuk pada perkataan pengarang musannif. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah. Dan kasih kami akan yang bersifat yang adil dan kepercayaan, dan benci kami akan yang bersifat dengan zalim dan khianat. Maknanya kami kasih kepada orang yang bersifat adil. Dia ajar kita. Biar kita kasih, kita sayang orang yang adil. Adil ni bukan ketua hok bagi subsidi, bagi batuan je orang panggil adil. Adil dalam hidup ni mana perjalanannya dia betul dengan kehendak syarak. Orang panggil adil. Adil pada diri dia, adil pada keluarga dia, adil pada saing dia, adil pada masyarakat, adil pada jiran. Adil-adil ni duduk mana? Duduk di hukum syarak. Tidak nanti kata adil ni bila bagi benda, hak ni W20 ya, hak ni W20 ya. Adil dia. Hak tu adil Melayu kita. Adil ni walaupun dia tak bagi benda, dia adil, dia meletak diri dia ni betul dengan hukum syarak. Dia jadi ayah, dia adil kepada anak-anak dia, dia beri pelajaran ke anak dia, didik anak dia supaya berakhlak molek, dia jaga anak tino dia, jangan buka aurat, jangan bergaul bebas. Dah, beri sara hidup. Dia jaga bini dia, wakil nafkah dengan betul. Tu adil pada keluarga dia panggil.
Adil kepada jiran pula, dia tidak menyakiti jiran, dia hormat ke jiran. Dia bantu jiran. Ni orang panggil adil. Jadi orang adil lagu ni, dia ajar kita kami kasih kepada orang yang bersifat adil. Kalau orang ni ada kampung kita, dia ni sifat adil ni, dia jaga rumah tangga dia, dia jaga jiran dia, dia jaga saing dia. Betul dengan hukum syarak, dia minta kalau kita nak sayang kat orang ni pun boleh. Bukan sayang nak minta sama seria dengan dia. Sayang kerana agama. Dan boleh dipercayai orang amanah. Bukan parti amanah dah, orang amanah. Dia bersifat amanah. Dan kami benci kepada orang zalim. Kita kena benci pada orang zalim dan orang khianat. Situ. Nak syarah dia lah. Dan syarah ni berkali lapis suku dah. Lapis 19 ni. Setengah daripada kesempurnaan iman. Kita nak cari kesempurnaan iman ni. Kita kasih akan Allah Ta'ala. Tu memanglah. Kita sayang ke Tuhan. Bukannya kita sayang ke anak. Kita sayang ke Tuhan kerana dia segala-gala. Kita berajak ke. Semua benda kita buat. Tak ada tempat kita tak berajak ke dia. Dan bermula kasih akan sekalian Rasul dan Nabi dan beriman. Itu setengah daripada kasih akan Allah Ta'ala. Jadi kalau lepas kita kasih kepada Allah, dia kata, kita sayang ke Rasul, sayang ke Nabi, sayang ke orang beriman itu, makna dia kasih ke Tuhan juga. Dia nak ayat gitulah. Kerana mereka yang kasih itu, kasih ia akan barang yang kasih akan dia oleh kekasihnya. Tu belik molek dah. Nak suruh faham, kita tengok bahasa kan. Di antara ciri-ciri kesempurnaan iman. Nak suruh himai kita ni sempurna. Bulat gote, jilah. Lagu mana? Kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lagu mana makna kasih kepada Allah ni? Manakala kasih kepada sekalian Rasul, kasih kepada sekalian Nabi, serta kita beriman dengan mereka, kita percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul, lagu tu dia kata sebahagian daripada kasih kepada Allah. Berapa bila kita kasih ke Nabi, kasih ke Rasul, tu kasih kepada Allah. Kerana dia sebab lagu ni dia royak. Kerana mereka yang kasih kepada seseorang ialah apabila dia kasih kepada kekasihnya. Bila tanda kita kasih ke sayang ke ayah kita, hak mana orang hak ayah kita sayang juga. Faham tak? Baru orang panggil sayang kat orang tu. Kita tidak buat balah dengan orang sayangnya hak kita sayang. Kita sayang ke ayah kan? Hak mana sayang ayah tu kita tak buat balah seorang hambuk. Sehingga ke di antara budi baik kita untuk kita sebagai kita ni sayang kepada ayah kita yang sudah mati, di samping kita berdoa kepada dia, boleh juga disebut di antara tiga benda hak bila dia kata bila mati tu putus dah kan. Amalan seorang anak ada kecuali tiga perkara. So tu dia kata awaladin solihin yad'ulah. Seorang anak yang berdoa kepada ayahnya. Di antara ulasan ulamanya termasuk juga kita pergi buat baik kepada orang yang pernah baik dengan mula ayah kita. Ingat tak? Itu bila kita baca dalam ni tulisan ulama-ulama lah, pandangan ulama lah. Bukan kata hadis Nabi dak ni. Bila ulama-ulama dia ulah hadis sedekah apa ni pahala ayah kita tu tidak terhenti apabila kita sebagai anak ni buat amalan soleh. Jadi begini, ayah kita dalam kubur tu dia boleh hasil semua. Malaikat awak mari sapa hasil, sedap dia dalam kubur. Seolah-olah macam dia tu hidup lagi dia buat amal. Sebab Nabi kata, lagu mana? Bila anak ni soleh. Anak ni juruh, anak pergi semayang, anak baca Quran, anak bersedekah. Ayah dia boleh dividen hasil.
Desa lagi dia kata di antaranya mengikut ulas mulut terbaca dalam tulisan ulama, dia kata satu lagi, kita pergi buat baik kepada orang-orang yang pernah baik dengan mula ayah kita. Kita tanya khabar mula ayah kita baik benar dengan pak cu seorang ni, tak pak cu kampung kita ni. Kita pergi buat baik juga berdasar kepada dia ni baik dengan mula ayah kita. Faham tak? Apabila ini sebagai dan benci ia akan barang yang benci akan dia oleh kekasihnya dan reda ia baca ni dulu dah. Kita ulah bila tulisan Rumi nanti. Dan reda ia kerana redanya dan marah ia kerana marahnya dan menyuruh ia dengan barang yang menyuruh ia dengan dia dan melarang ia barang yang melarang ia daripadanya, maka ia setuju dengan kekasihnya pada segala kelakuan. Boleh faham kalau sekat tu kalau tak tulis kat Rumi? Boleh balik? Kurang. Kita ambil hak tak kurang ni. Dan dia benci kepada orang yang dia benci oleh orang yang dia kasih. Orang ni kita sayang dia. Bila dia benci ke orang ni, kita pun benci getek. Kita tu ege dia. Orang ni siapa? Tuhan lah dia buat. Kerana kita sayang ke Tuhan, mana-mana orang yang Tuhan sayang, kita sayang getek. Mana-mana orang yang Tuhan benci, kita benci getek. Tuhan benci ke Abu Lahab, kita pun benci juga ke Abu Lahab. Tuhan benci ke Fir'aun, kita benci ke Fir'aun. Tuhan sayang kepada orang soleh, sahabat-sahabat Nabi macam Sayyidina Abu Bakar, kita pun sayang getek. Itu makna dia. Dia reda kepada orang yang diredainya. Orang yang kita sayang, orang kita sayang dia reda ke orang ni. Kita pun reda getek. Dia marah ke orang ni, maka kita pun turut marah juga. Orang ni siapa? Tuhan lah kita buat sebab dia nak ayat Tuhan ni kan. Dia menyuruh apa yang disuruhnya. Apa yang Tuhan suruh, kita pun tolong suruh kata. Tuhan suruh kita semayang, maka kita suruh orang ramai pakat semayang belaka. Sebab apa? Tuhan suruh. Sebab apa dia duduk kira Tuhannya? Sebab saya Tuhan. Boleh nampak tak? Melarang apa yang dilarangnya. Kita larang orang berzina. Sebab apa? Tuhan larang orang zina. Kita larang orang judi. Sebab apa? Tuhan larang orang judi. Baru orang panggil sayang Tuhan. Kalau Tuhan benci ke perbuatan tu, kita pergi sayang ke perbuatan tu. Tak berlagu dengan Tuhan. Kecik banyak batuk dah tu. Tuhan benci ke judi, kita pergi sayang ke judi. Kelidah dengan Tuhan lah orang panggil. Kita bersetuju di atas apa kelakuan orang yang dikasih. Baru orang panggil kasih kat orang tu. Segala kelakuan orang yang kita sayang saat ni, maka kita tu area dia. Siapa dia yang kita sayang ni? Tuhan. Tuhan sayang kat orang ni, kita pun sayang kat orang ni. Tuhan benci kat orang ni, kita benci kat orang ni. Tak? Tuhan larang benda ni, kita pun larang benda ni. Tuhan suruh benda ni, kita pun suruh benda ni. Kita turut area Tuhan sokmo. Makna kita bersetuju di atas kelakuan tadi, maka itulah dipanggil kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dan bermula ni, sambunglah minggu depan. Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam.